ke atas. Kalau saya sebenarnya saya nak 50 tahun dan ke atas. Tapi saya bagi sedikit kelonggaran 40 tahun lah, ya, 40 tahun dan ke atas. Sebab apa? Sebab informan yang lebih tua ni bahasa dia lebih asli. Ya, kita yang muda-muda ni dia punya slang dialek tu tak berapa pekat macam orang tua. Sebab tu saya minta untuk kamu, doktor boleh tak umur saya, makcik saya umur 30? No. Ya, saya dah larang keras awal-awal, jadi jangan tanya saya lagi. Seorang sahaja, lagi informan kena 40 tahun dan ke atas. Setiap kumpulan perlu memberikan contoh 5. Okay, ni nanti saya tunjuk. Setiap perkataan perlu ditranskripsikan menggunakan lambang fonetik. Ya, lambang IPA lah. Okay, lepas tu tugasan kena ada benda-benda ni. Apa A, B, C sampai G tu. Apa lagi tu? Setelah selesai menulis laporan, ni baru ni nombor 7 ni. Setelah selesai menulis laporan, seperti dalam nombor 5, pelajar dikendaki membunyikan semua fonem dalam bahasa atau dialek yang dipilih dengan cara merakam sebutan fonem tersebut. Dan perlu dibentangkan dalam kuliah. Kejap yang nombor 7 tu KIV dulu. Nombor 7 KIV dulu. Okey, kertas kerja ni perlu di-type langkah 15 hantar pada minggu ke-10. Saya rasa bukan minggu 10, saya rasa yang untuk yang ni minggu ke-11 rasanya yang saya bagi. Saya lewatkan 1 minggu minggu ke-11. Tapi kalau nak dah siap boleh hantar awal lah. Apa lagi dekat bawah ni. Okey. Jadi, jumpa pakcik kamu, ayah kamu ke, rakam. Lepas rakam, keluarkan perkataan yang dia sebut tu dalam bentuk jadual. Okay, ini jadualnya. Ya. Contoh dekat sini, kena ada vokal, pengenalan tadi semua saya abaikan saya terus pergi kepada konten lah. Okay, vokal, konsonan, diftong. Vokal, semua konsonan semua diftong lah. Okay, vokal kamu susun ya ikut subtopik. Vokal depan dulu. Vokal E, lepas vokal E, vokal O. Lepas habis vokal depan, vokal belakang. Lepas habis vokal belakang, buat vokal tengah. Ya. Jangan buat ikut abjad. Sama juga dengan konsonan, bahagian konsonan, ada orang tu dia buat A, dia buat B, lepas tu dia buat C, lepas tu dia buat D, lepas tu dia buat F, G, no. Ya, jangan susun ikut abjad. Susun ikut bunyi. Tak apa, konsonan tu nanti kita akan belajar ya. Konsonan letupan. Konsonan letupan, lepas konsonan letupan, konsonan letusan. Lepas tu konsonan sengawan, konsonan getaran. Susun ikut keluarga dia. Jangan susun ikut abjad. Okay, jadi macam mana nak buat tugasan ni? Okay. Dialek apa yang mudah sikit? Kelantan lah. Dialek Kelantan. Dialek Kelantan sebab kamu tak boleh buat. Jadi saya buat. Contoh. Okay, bentuk ejaan. Kata kamu kena macam ni. Ada setengah pelajar, dia senaraikan dulu. Dia buat dalam kertas. Lepas tu dia buat vokal I. Vokal I di depan, vokal I di tengah, vokal I di belakang, di akhir. Lepas tu dia suruh Atuk tolong sebut aiskrim, tolong sebut ikan. Dia sebutlah ike. Tolong sebut bila. Tolong sebut air dekat akhir apa? Mati. Dia macam tu Dia buat panduan untuk dia dapatkan data sebab daripada pemerhatian saya contoh vokal E itulah vokal I tu. Dalam bahasa tu dia ada I dekat depan tapi
pelajar tu dia tak tulis data. Jadi saya tanya, saya buat mesej, saya tanya, kenapa vokal I ni tak ada data ya? Sebab responden tak sebut doktor. Tapi ada tak vokal I dekat depan dalam dialek kamu ni? Ada? Cuba bayangkan apa yang saya nak cakap macam tu. Ikut logik lah, ya, ikut logik. Jadi saya galakkan untuk kamu buat list senarai dulu. Ya. I dekat depan, I dekat akhir, I dekat tengah. Depan, tengah kata, akhir kata. 3 tu. Dia jangan jadi macam tadi saya cakap tu. Rasanya dalam dialek ni macam ada A dekat akhir kata tapi budak tak tulis pula. Jadi bila saya tanya mana A dekat akhir kata, responden tak sebut. Pakcik tu dia tak sebut. Tapi ada ke tak ada? Ada doktor. Jadi saya akan suruh kamu buat balik semula lah. Data tak lengkap. Kalau tak nak buat balik semula, saya akan bagi markah apa yang ada je lah. Dia macam tu. Jelas tak cara yang saya suruh buat garis, yang saya suruh buat list tu, faham tak? Apa tujuan dia? Faham. Ya, faham ya. Okey, kita buat dialek Kelantan Katalah kamu dah senaraikan bentuk transkripsinya begini. Yang ni nanti saya akan bagi. Yang ni saya baru buat tadi. Nanti saya senaraikan I dekat tengah apa dia? Bila. Bila. I dekat Mati. akhir contoh mati mati. Okey, 2 yang bawah tu saya bagi kebebasan sebab kamu dah ada data dekat awal. Yang ni awal. Lepas tu yang bawah ni tengah kata. Duk bawah ni duk akhir kata. Yang ni ikan ikan bila mati. Itu bentuk ejaan. Buat transkripsi fonetik standard dulu. Ikan lah. An-kan. Ikan. Kalau bila, nanti transkripsi ni saya akan ajar. Sepatutnya minggu keempat. Tapi sebab saya belum habis lagi slide saya ni. Bila. Seterusnya mati, ma. Nasal, ma. Maka perlu letak simbol ombak. Saya cari yang dah ada lah terus. Saya kena tunjuk betul-betul. Kalau tak nanti salah cara buatnya. IPA Latin Estate. Saya lupa lah. Simbol-simbol fonetik ni kamu kena install. Tengok dalam My Guru. Ni A ni A ombak. A. Mata, mati. Ini standard. Bahasa Melayu standardnya ikan, mata, mati. Bukan bila. Bukan bila no. Bukan bila. Jadi dalam dialek Kelantan bantu saya ikan, ike. Mana epsilon? Sekejap saya cari dulu. Ada setengah laptop yang dia dah ada huruf-huruf fonetik tu. Kalau tak ada kamu buka My Guru, nanti saya tunjuk. Dalam My Guru tu ada saya kata perisian untuk dimuat turun. Kamu install dalam tu. Dalam kamu punya PC. Ni. Epsilon. Ike. Nampak? Ike. I di awal kata. Lepas tu tengah kata bila. Bila. Betul ke? Bila macam salah je. Betul ke bila? Betul. Bila. Insert simbol, cari bunyi O. Bukan O. Bila. Okey, matilah. Mati. Dia mati. Dia mati tak ada apa. So, dia kekalkan je lah. Copy paste je. Copy. Paste. Jadi bawah ni contoh kenapa. Bagi contoh lain tapi ni tak ada I. Kenapa? Kemarin.
Marin susahnya. Apa dalam bahasa Melayu sebut lain, Kelantan sebut lain? Mangga. Mangga apa dia? Kelantan sebut apa? Pau. 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 Okay, itu vokal, itu saya nampak macam vokal vokal, okay, yang tu nanti dulu yang tu nanti dulu. Okay, yang ni cukup. Ya, cukup. Yang bawah ni samalah. Ya, bawah ni sama. Kamu carilah data yang bebas-bebas tapi masih lagi dalam konteks I dekat awal ke, I dekat akhir ke, terpulang. Tapi 3 yang atas ni saya nak kamu ikut awal, tengah dan akhir. Jadi yang nak ditengok yang nak ditengok dalam ialah yang dalam dialek Kelantan. Okey, adik-adik tengok sini. Saya nak tengok bunyi vokal E dalam dialek Kelantan, bukan dalam dialek Melayu. Dialek Melayu pula, bukan dalam bahasa Melayu standard. Okey, pauh tadi. Saya baik kamu ni, pauh Katalah vokal A. Ini vokal A. Saya delete ni balik. Mangga. Pauh. Kamu nak, sorry kejap. Kamu nak tengok pauh. Pauh tu A itu kita boleh kata dia di tengah kata. Ya, di tengah kata. Jadi dia duduk kat sini. Dia dekat sini ni. Kamu tulis dekat sini dulu. A. Oh. Jadi kamu akan hitamkan, tebalkan yang A ni. Maksudnya dekat sini, bentuk ejaan ni nak tulis apa? Bentuk ejaan dengan bahasa Melayu standard ni, apa yang kamu nak tulis? Nak tulis pauh ke nak tulis mangga? Mangga. Mangga. Ya, nampak. Ini sama juga. Meh, nasal. Lepas nasal, bunyi vokal nasal. Ngeh. Alamak. Ngeh. Ngeh. Cari ngeh. Saya kata kamu kena senaraikan dulu. Senarai perkataan dalam dialek yang kamu pilih. Ngeh. Lepas ngeh. Geh pula. Mangga. Ga. Yang ni dia ambil masa sedikit lah. Tapi boleh lah ya. Ga. Mangga. Tengok. Yang hendak tengok balik soalan tadi. Fonem dalam dialek. Sistem fonem bahasa atau dialek yang dipilih. Jadi kamu kena highlightkan yang ini. Kolom yang ini yang kamu kena cari vokal konsonannya tu. Ya, bukan kolom yang depan. Maksudnya saya nak tengok A dalam dialek Kelantan dekat awal kata. Saya nak tengok A di awal kata dalam dialek Kelantan. Saya nak tengok A di akhir kata dalam dialek Kelantan. Sekejap saya buka lampu sakit mata. Okey. Pukul 4 dah. Okey. Cuba tengok. Apa A dekat awal kata? Dialek Kelantan. Apa contoh A dekat awal kata? Ambo. Ambo apa dia? Ambo? Abe. Abe weh. Abe. So ini lah. Kelantan guna epsilon dengan vokal separuh bulat tu. Abe. Jadi dekat sini akan jadi abang. Dekat sini pun akan jadi beh, ngeh. Jadi saya harap kamu nampak pola yang, sorry, bukan yang ni ditebalkan. Yang ni. Ya, saya harap kamu nampak untuk vokal A, saya nak tengok dia dalam dialek, bukan dalam bahasa Melayu. Ini yang saya tunjuk ke tangan pula. Ya.
Yang depan yang phonetic standard ni, bentuk ejaan ini sebagai perbandingan sahaja. Ya. Yang saya nak tengok yang dalam dialek. Kalau macam ni, I lah. I tadi Okey, satu lagi. Akhir kata pula. Ini awal. Saya dah banyak bantu ni. Semester lepas saya tak bagi. Tapi bila saya tak bagi, saya ingat kamu boleh buat sendiri tapi pelajar tak boleh buat. Salah banyak. Okey, apa A dekat akhir kata? Dialek Kelantan. Ada. Ke tu? Bukan. Ada. Bukan. Ada jadi ada. Kenapa jadi kena bakpa? Bakpa. Contoh saya bagi satu kata standard yang berakhir dengan bunyi A. Apa contoh? Cepat contoh satu. Yang berakhir dengan bola kot, bola. Bola sebut bola lah ya. Cepat, orang Kelantan ni mana ni? Tiba-tiba tak nak mengaku ke? Cepat lah. Bola-bola lah ya. Ya. Bola, yang macam tu boleh. Bola. 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 Ini boleh diterima. Kata begini boleh diterima. Ada satu isu tadi. Saya tadi Ada. Tak naklah ada. Apa contoh Yang akhir kata jadi O tu. Bakpo. Kenapa boleh? Kelapa jadi apa? Nyo tak ada O langsung tu. Nyo tak ada langsung. Okey, tak apa kita cuba Kelapa. Okey, dekat sini fonetik dia shua. Ada shua dekat situ. Kelapa. Tapi dalam dialek Kelantan dia tak jadi kelapa ataupun dia tak jadi dia jadi nyo kan tadi kan nya dia akan jadi nya. Huruf nya. Nya. Sekejap saya cari dulu. Kena cari sampai jumpa. Kalau tak nanti kamu salah. Nya. Ni. Nya. O. Nyo. Sebab nya itu ialah bunyi nasal. Bunyi sengau, maka vokal selepas bunyi sengau kena terima ciri nasal. Dia dah ada nyo ni. Ada O yang dah berombak. Sorry. Bukan O. Dia O. Tak ada O yang dah sedia berombak. Saya kena tambah ombak tu lah. Cari simbol ombak. Simbol ombak yang ni. Tak jadi. Tak jadi. Delete. Cari simbol ombak lain. Tengok cara saya buat ni. Nanti mula tak doktor ada huruf tu dia tak ada ombak. Macam mana saya nak buat? Buat manual lah. Okey. Tak apa. Itu nanti sampai dekat ni. Okey adik-adik tengok sini. Dalam bahasa Melayu standard dia ada bunyi A. Tapi dalam dialek Kelantan dia tak ada A. Dia jadi O. Sama juga ada mano. Dok mano mu. Mana kan? Mana dia jadi mano. Lagi apa? Apa lagi Jolo. Tapi itu bukan daripada perkataan bahasa Melayu. Ya, kalau A itu dia berubah, dia tidak kekal, ya, itu kamu tidak boleh ambil sebagai data. Dia salah. Sebab apa? Sebab saya tak nampak huruf A di akhir kata ataupun huruf A di sini. Sedangkan kita sedang analisis tentang vokal A. Okay.
mugo, mugo. Benda jadi mugo. Benda jadi mugo benda tapi dia jadi o pun tidak boleh diambil sebagai data untuk menjelaskan vokal a. Tapi kalau kamu ambil vokal ni, data ni ya untuk vokal o, saya copy. Vokal o. Okay, tapi boleh. Yang ni boleh. Maka yang ini kamu kata awal ialah kelapa. Masya Allah. Kelapa. Lepas tu di tengah ialah ni kelapa ni copy balik. Kelapa, tak perlu kita hitamkan dulu. Lepas tu yang ni kamu ambil nyo. Ini sorry, ini bukan akhir, ni awal, ni akhir. Ini baru betul datanya. Okay, akhir. Hidup kat sini lah. Nampak? Ya. Nyo. Itu saya kata, kamu kena cari dulu, kamu kena senaraikan dulu, saya rasa kamu tahu ya, perkataan yang output yang diorang akan sebut. Sebab kamu penutur natif tu juga kan. Okay, kamu boleh jangka kalau disebut ikan mesti ada air dekat akhir awal kata. Jadi kamu list senarai yang kamu pasti akan dapat jawapan beginilah. Kamu akan dapat air di awal kata, air di tengah kata, air di akhir kata. Sama juga dengan yang seterusnya. Ingat, untuk o, kamu list lah perkataan. O di awal kata, pakcik cuba sebut kelapa dalam bahasa dialek Kelantan, nyo. Dia kamu akan dapat lah. Ya, o di akhir kata. O awal jarang ada, tapi dia banyak ada dalam bahasa Inggeris. Oren. Ya. Oren, lagi apa Orang, doktor. Orang boleh juga. Ya, ore. Nampak oye boleh. Tapi kena dengar betul-betul atuk tu sebut. Kalau dia kata orang. Maka kamu tak boleh letak o tu dekat o. Dengar betul-betul dia sebut apa. Sebab tu rakaman tu penting untuk kamu play balik semula lah. Ya, dengar betul-betul. Okay, jadi ini untuk vokal. Saya harap kamu jelas lah. Saya ulang balik. Saya nak tengok vokal, konsonan, diftong dalam dialek atau bahasa yang kamu pilih. Bukan dalam bahasa Melayu baku. Bahasa Melayu baku ini sekadar perbandingan sahaja. Kalau kamu nak spontan saja pakcik, cuba cerita sikit tentang negara kita kena pergi komunis dulu. Dia cerita ni. Lopeh pakcik, lopeh pakcik kono tembak tu, pakcik kono poi. Itu satu kaedah lagi. Maksudnya kamu tidak buat list siap-siap. Kamu bergantung kepada pertuturan pakcik tu. Kamu dengar perkataan poi. Ada I dekat akhir kata. Ada P dekat awal kata. Ambil. Masuk dalam data. Maksudnya, perkataan abe ni, ya, contoh perkataan abe ni boleh guna untuk data di akhir kata. Satu data itu boleh guna berkali-kali, ikutlah. Kalau 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 o, kalau beh. Ni kalau nak tengok B, konsonan B di tengah kata. Ni B di awal kata. Ini nyeh di awal kata. Nampak dia sekarang ni dalam vokal, tapi boleh digunakan untuk konsonan ataupun untuk fonem yang lain juga. Okay, itu secara kaedah, ada dua kaedah. Yang pertama, kamu buat list siap-siap. Yang list tu selamat sedikit lah. Kamu boleh dapat jangkaan jawapan. Kalau kamu nak suruh dia bercerita, macam saya cakap tadi,
kebarangkalian boleh sebenarnya, boleh sebenarnya guna perkataan yang sama tu berulang-ulang untuk beberapa fonem, boleh. Tapi kalau ada fonem yang tak ada tu kamu kena minta dia tanya jugalah. Kamu kena tanyakan jugalah. Okay, itu untuk vokal. Untuk konsonan nanti saya cerita dulu. Saya kena ajar konsonan dulu baru kamu nampak. Setakat ni ada soalan? Ada soalan? Saya rehat sekejap 5 minit sambil tunggu soalan. Cepat nak tanya. Kalau yang rakam tu, seorang je lah rakam. Contoh, saya kebetulan ada pakcik ni, ada saudara saya, dia orang Jawa. Saya je lah rakam. Lepas tu video rakaman tu dibahagi-bagikan kepada berahli kumpulan yang lain dengan kamu juga untuk kamu analisis lah. Analisis sama-sama. Doktor, kiranya time temu bual tu kena ada setiap ahli kumpulan ke seorang je pun boleh? Seorang je pun boleh. Kalau kamu buat Google Meet tu nak suruh semua ahli turut serta pun tak ada masalah. Kamu seorang saja pun tak ada masalah. Tapi itulah yang merakam tu sebaiknya carilah orang yang dekat dengan kamu. Supaya kamu tak perlu buat Google Meet, kamu rakam saja. Doktor. Ya. Kalau kita buat macam ahli keluarga sendiri macam atuk ke ayah ke boleh? Boleh. Terima kasih doktor. Boleh. Tak, itu saya kata boleh ahli keluarga sendiri. Atuk kamu pandai cakap Jawa. Suruh dia jadi responden. Lepas tu hasil rakaman tu bagi-bagi dengan ahli kumpulan. Awak buat ni. Awak buat huruf ni sampai huruf ni. Awak buat fonem ni sampai fonem ni. Kita buat fonem ni sampai fonem ni. Bagi-bagilah tugas. Yang penting pautan rakaman tu saya nak. Yang semua ni nak kena ada bukti. Lepas tu yang tentang pembentangan tu nanti saya tengok balik. Pembentangan ni kalau hari tu saya malas nak membentang-bentang ni. Takut dia tak sempat. Nanti saya tengok balik yang nombor 7 tu nanti saya tengok balik macam mana. Yang penting data informan tadi tu. Okay. Baik. Diana tak ada ke? Nur Diana Muhammad? Nur Diana? Umi Syakura tak ada? Doktor. Ya. Umi Syakura, Diana ni saya rasa diorang drop. Oh, tapi nama masih ada dalam sistem. Mungkin diorang tak drop lagi kot, tapi diorang bagi tahu diorang nak drop subjek ni. Kena minta diorang drop betul-betul lah sebab nama masih ada dalam sistem. Kalau tak nanti dia akan bawa sampai ke pentadsiran akhir. Nanti pentadsiran akhir markah dia kosong dekat sini, saya takut dia akan jejaskan apa-apa. Okey doktor. Apa? Syed Nafisah Nafisah cakap dengan diorang kalau nak drop betul-betul. Jangan tergantung dekat situ. Lepas tu kan doktor, satu lagi, kalau tengok list senarai nama yang kumpulan tu kan, sebabkan diorang dah drop, jadi saya tak ada grup. Jadi saya masuk grup lain, tapi grup lain tu jadi 6 orang lah, tak apa? Tak apa. Okey. Okay. Doktor. Okay, jadi ni tak adalah. Saya absent je lah dekat sini. Jadi kehadirannya itulah. Cakap dengan diorang Nafisah. Nak drop betul-betul. Kalau tak nanti membazir je. Okey doktor. Okay, yang lain Alhamdulillah. Okay, berkenaan dengan kehadiran ni, 2 kali tidak hadir tanpa surat, saya boleh consider lagi. Masuk kali keempat kamu tidak hadir tanpa dokumen, maka saya akan terus bagi dokumen. Okay, saya yang bagi dokumen. Maksudnya dekat sini, kali keempat kamu tak hadir tanpa sebab, saya akan bagi surat daripada ketua jabatan
dan juga CC kepada email itu kepada, kalau yang daripada program lain saya akan CC kepada fakulti kamu lah, kepada ketua jabatan, kepada dekan. Penting. Saya tak nak warning dah, saya tak nak warning. Kenapa tak datang, kenapa tak ni. Itu kamu dah besar, kamu faham sendiri. Due date untuk tugasan sulam minggu ke-12. Bukan. Kejap. Assignment list. Tugasan sulam 12 hari bulan 6. Minggu ke-11. Tugasan sulam minggu ke-11, 12 hari bulan 6. Tugasan yang analisis fonem ni minggu ke-8. Minggu ke-8. 22 hari bulan ke? 24. Saya letak 24 dekat situ. Kejap. Ni berapa? Yelah 22 hari bulan 5. Semua ada dekat situ. Sila. Kira tugasan 2 lah. Due date tugasan, nanti kejap. Sulam itu yang hantar lewat. Sulam hantar lewat minggu ke-11. Yang ini hantar minggu ke-8. Tengok dalam My Guru tu, nanti saya screenshot sekejap. Mana My Guru? Akan sedikit. Print screen, masuk dekat WhatsApp, BML. Okay, untuk tugasan, dia tak payah, saya tidaklah menengok kepada tugasan 1 ke tugasan 2. Kamu ikut tugasan sulam tu yang lewat sedikit. Yang ni 22 dengan ni. 1 bulan 5, 1 bulan 6. Bulan 5 tugasan yang ni, tugasan sulam tu bulan 6. Sebab sulam tu dia banyak kerja sedikit, jadi saya anjak dia ke belakang. Walaupun kita bincang sulam dulu hari tu, tapi yang tu hantar kemudian. Boleh Nasrul? Okay. Jadi mana saya letak kata kerja tu? Nantilah saya cari dulu. Kejap. Lalang buka My Guru ni. Saya nak tengok dulu. Ni ada kertas kerja. Cuba buka kertas kerja ni. Hari tu macam ada conteng-conteng. Kejap. A212. Sulam. Nampak tadi siapa yang minta tu kertas kerja, saya tak ingat tadi. Ada kertas kerja tapi masih belum ni lah, sebab dia kena melalui peringkat KJ dulu, lepas KJ pendaftar, lepas pendaftar baru dekan. Kalau saya bagi ni boleh ke? Dia tidak ada ni saya bagi je lah dulu ya. Kertas kerja yang ni. Boleh doktor, boleh.
Cakap dengan dia kertas kerja ni masih dalam proses ni lah, belum siap lagi. Jadi dalam My Guru saya akan upload kertas kerja, learning material. Pergi dekat, saya masuk dekat learning material bukan dekat dalam assignment tu. Assignment di tapak assignment hanya ada arahan dengan rubrik saja. Dia punya nota-nota tu, tu semua dekat dalam minggu yang kita belajar tajuk tersebut. Okay, edit. Choose file. Gerak kerja Gerak kerja dengan kertas kerja. Okay, gerak kerja dan kertas kerja saya dah muat naik dalam My Guru. Lepas tu untuk yang ni tugasan tadi tu apa je? Oh, satu lagi. Template tu. Template ni. Laporan. Template laporan sulam. Open. Go. Ada satu template tu kamu buang. Template laporan sulam yang ni buang. Okay, lepas tu pergi dekat assignment list. Sekejap tadi saya tak save ke? Kejap ya, saya ambil masa ni rehat-rehat kejap tekak ni. Belum puasa ni. Rubrik, sampel surat kebenaran, gerak kerja, kertas kerja, template laporan. Okey, ada. Assignment list, tugasan 2. Oh, saya tak bagi lagi soalan. Tak apa. Yang ni nanti saya buat lah. Yang jadual dengan soalan tu nanti saya buat naik dulu. Tak apa, itu nanti kemudian. Ada nak tanya ya? Sila nak tanya. Doktor, saya nak tanya untuk analisis jadual fonik tu, ada limit ke untuk setiap jadual tu? Limit macam mana tu? Maksudnya contoh vokal A, doktor nak ada senarai contoh doktor nak 5 untuk vokal A ataupun tak kisah? 5. Setiap fonem 5. Dalam arahan tugasan tu dah tulis. Kejap mana tadi ni. Bukan. Masya Allah. Ada tadi. Kena 5 contoh. Ni nombor 4. Setiap kumpulan perlu memberikan sekurang-kurangnya 5 contoh. 5 contoh yang tadilah. Macam saya buat tadi 5, 1, 2. Tapi yang saya nak 3 yang atas tu kamu ikut awal, tengah dengan akhir. Lagi 2 tu terpulanglah apa-apa saja. Tengah ke, awal ke, akhir ke. Tapi nak 5. Okey, baik. Terima kasih, doktor. Ya. Okey. Semua vokal 5, semua konsonan 5. Okey, saya terlupa. Nampak ni dekat sini ada huraian. Huraian inilah yang kamu ambil daripada nota. Maksudnya dekat sini vokal E dinamakan sebagai vokal depan sempit atau vokal tinggi. Bibir, bla 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 bla. Lepas bibir, apa lagi tadi yang dalam slide tu? Dalam rujuk slide. Ya, semua. Vokal ni, vokal tu, konsonan tu, konsonan ni, semua kena ada huraian lah. Ya, vokal O, ni vokal O. Ni vokal I. Nanti ubah.
Okay, ada lagi nak tanya? Sekejap tengah azan. Okey, saya sambung. Okey, yang ini deskripsi fonetik. Okey, deskripsi fonetik ini cara menamakan deskripsi fonetik itu ialah nama. Ya, cara nama vokal, nama konsonan, cara kita menamakan vokal, cara menamakan konsonan. Okey, macam tadi saya sebut. Ya, bibir, bibir apa? Lidah. Lepas lidah, aliran udara. Ya, udara. Okay, tengok ni. Lidah vokal I dideskripsikan ataupun dinamakan sebagai vokal hampa depan sempit. Vokal hampa depan sempit. Kalau O, vokal bunda belakang separuh sempit. Ya, inilah bibir dulu, lepas tu lidah, lepas tu ruang udara. Ya, itu cara menamakan. Okey, saya cuba yang ni. Cuba nampak dewa. Okey, vokal O. Siapa nak cuba yang ni? Buat tangan tu. Siapa nak cuba? Wayan boleh cuba, Wayan. Vokal O ni. Apa nama dia? Mana Wayan? Syaril boleh cuba, Syaril? Muhammad Syahril. Hilang dah semua. Dah left ke? Ke saya yang ni? Oh, ada. Main cuba cepat. Kau tak gerak kita ni. Siapa nak cuba? Nur Ariana. Boleh cuba? Okey, tak ada orang nak cuba. Dia check je lah kat sini. Vokal bunda belakang separuh luas. Betul. Bagus, Sakinah. Ya, vokal bunda belakang separuh luas. Ya, sebab dia bawah O. Separuh luas lah pula. Sebab O tadi separuh sempit. Okey, kalau vokal A. Awak cuba vokal A. Type pun tak apalah. Vokal A. Cepat, vokal A ialah vokal rendah. Ada nak cuba? Saya dengar mic tadi. Vokal rendah ataupun vokal hampa. Vokal hampa
Tapi vokal hampa depan luas. Vokal hampa depan luas. Kalau vokal ni, syua ni satu je lah, vokal syua ataupun vokal tengah. Dia tak ada gerakan menaik dan menurun tadi. Okay. Diftong ada I. Yang ni I, au dengan oi. Jadi ini yang saya nak tengok. Kalau dalam dialek itulah cari. Kalau tak ada lah. Sebab ada setengah dialek tu memang dia tak guna. Contoh kalau Kelantan contoh kerbau apa? Kuba ke? Koba apa namanya? Kuba. Dia tak ada diftong au tu. Jadi tengok kalau semua polanya sama, memang tak ada diftong au, maka kamu boleh dash saja. Dekat dalam transkripsi dalam jadual ni, kamu boleh dash saja. Dash macam ni je lah contoh dash macam tu. Maksudnya tutup. Tutup mic. Terus tutup. Vokal hampa depan luas. Betul Najwa Okay. Lagi contoh apa ya? Aurat. Aurat ada. Aurat kalau bahasa Kelantan apa dialek Kelantan? Ada ke orat? Orat tak ada, dia kekal rasanya aurat. Jadi adalah au di awal. Cuma au di akhir tu tak ada, kamu boleh dash. Kalau lagi oi pun sama. Oi susah Oi diem. Oi diem macam iodine ke saya tak tahulah, itu oi diem. Oi di awal kata, kalau di tengah kata boycott. Yang diftong ni dia susah sikit lah. Kalau di akhir kata amboi, mungkin dialek Kelantan pun disebut amboi juga. Kalau tak adalah, dash sahaja. Okay, itu dulu diftong. Diftong guna ni ayah, awah, oh ya, tak apa ni sampai dekat konsonan nanti saya akan cerita kenapa. Diftong ni kamu kena ingat dia geluncuran. Dia geluncuran. Saya tak nak cerita diftong ni, nanti sampai dekat apa dekat konsonan baru saya cerita sebab apa. Sebab dia ada kaitan dengan konsonan w dengan y tu. Tapi saya nak tengok kamu dapat tak cam bunyi konsonan bunyi diftong yang mana. Okay. Nazrin Nazihah. Boleh cari tak saya 2 diftong dalam latihan dalam ni nota ni. Nazihah? Tak ada. Halimah? Tak ada juga. Azwa boleh Azwa? Saya kira Siapa tu? Nanti kejap. Doktor. Azwa. Kejap Azwa Azwa yang giliran yang kedua. Saya dengar suara perempuan tadi. Siapa? Halimah ke? saya kira tu. Syaitul Azwa. Ada 2 orang Azwa rupanya. Tak apa, Syahidatul Azwa. Saya panggil Azwa yang lelaki ni. Tapi tak apalah, rupanya ada 2 orang Azwa. Okey, alang-alang kamu dah bersuara, maka mari kita cuba Syahidatul Azwa. Saya cuba Cari 2 diftong. 2 diftong. Baik. Baik. Lagi? Lagi satu? Tauladan. Tauladan. Okey. Terima kasih. Tapi yang betul ialah tauladan. Baik, salah. Diftong kita ada ai, au dan oi. Au. Tauladan. Dia diftong ni konsep dia saya lompat tadi Dia 2 suku kata tapi dia kita panggil apa Dia blend dalam suku kata tersebut au. Tapi kalau baik ni, dia akan jadi diftong kalau kamu sebut baik.
Tapi kita sebut baik. Kita tak sebut baik. Kita sebut baik. Jadi dia apa? Dia bukan diftong ni. Vokal rangkap. Dia vokal rangkap. Ya, okey, tak apa. Terima kasih Azwa. Okey, Azwa yang kedua, Azwa. Cuba Wan. Nike. Nike. Kalau. Okey, sama juga. Terima kasih Wan Azwa. Kalau betul. Yang saya bulatkan betul Kalau. Au. Ini kita tak sebut Nike. 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 Ingat diftong I. I. Au. Oi. I. Kamu sebut Nike ke? Ke kamu sebut Nike? Mana yang tepat? Nike. Jadi ini apa Azwal? Nike. Dia vokal rangkap. Okey. Okay, vokal rangkap atau rangkap vokal samalah. Ya, dia ciri dia nampak macam diftong tapi bukan. Kamu sebut betul-betul. Okey, kita cuba lagi. Siapa yang Insyirah? Nur Insyirah. Insyirah Nazri. Ya, Doktor. Okey, sila dua. Yang kamu nampak macam bunyi diftong. Cakui. Cakui, okey betul. Cakui. Oi. Lagi satu. Berendui. Berendui. Yang mana? Berendui Okey betul, bagus. Ya, oi. Okey, kita cuba lagi. Saya panggil Siti Fatimah Jamil Putri. Saya Doktor. Sila dua. Ampayan Ampayan. dengan Hairan. Hairan. Okey, terima kasih Siti Fatimah. Hairan betul. Hai. Tapi ampayan bukan. Kalau saya sebut ampayan. Ke kamu sebut ampayan. Kalau diftong dia kena bunyi macam tu. Ampayan. Jadi ini bukan diftong. Ini rangkap vokal. Okay. Ashraf, stop. Ashraf mute dulu Ashraf. Muhammad Ashraf, okay. Ya. Saya sebut ampayan. Saya tak sebut ampayan. Tapi kalau saya sebut ampai, diftong ke tak tu? Ampai. Ya, diftong. Ya, tapi bila tambah an tu dia tidak jadi ampai, dia jadi ampayan. Tapi tengok juga kalau misal kata responden kamu tu memang disebut ampayan. Ampayan. Boleh kira diftong lah. Tapi salah lah ya, makna dia salah. Okey, Nur Amirah Nadia. Dua lagi? Ya, Doktor. Lagi dua. Sertai dan pantau. Pantau. Mana pantau? Okey, terima kasih. Pantau betul, Nadia. Sertai salah. Cuba sebut sertai. Kamu sebut sertai ke sertai? Dia pecah tu. Dia bukan I, dia I. Sertai. Jadi sertai bukan diftong. Ada lagi ke? Saya tengok. Okey, saya nak cuba Saya nak cuba. Salsabila? Ya, saya. Okey, cuba tengok. Ada lagi tak tu? Diftong. Kalau ada cuba tengok. Ketahuan. Okey. Dengan buayan. Buayan. Okey, terima kasih. Buayan, mana buayan? Dua-dua bukan diftong. Ya. Buayan. Kita tak sebut. Kalau dia buai. Ai, oi, au. Itu diftong. Tapi bila tambahan, dia tak jadi buayan. Dia jadi buayan. Dia pisah tu. Buayan. Dia bukan diftong. Ketahuan ni pun sama. Ni langsung tak ada ciri diftong. Dia lagi langsung mana ada diftong dekat sini. Nak kata I tak ada, au tak ada, oi tak ada. Jadi ini pun bukan diftong ya.
Okey, cuba cari lagi. Okey, tak apa Aisyah. Siapa tadi saya panggil? Tak ingat dah nama. Okey, Salsabila. Okey, tak apa. Terima kasih kerana mencuba. Alisha, Siti Nur Alisha. Cuba tengok Alisha ada tak lagi diftong? Tak ada. Fasihah? Fasihah boleh tolong? Ada tak lagi? Cuba tengok betul-betul. Ada lagi tak tu bunyi diftong tu? Yang tinggal saat, lain, bantuan, graduan, kain. Graduan, lagi? Ada lagi diftong? Okey, graduan ni mana diftong dia, Fasihah? Tengok ada diftong. An bukan diftong. Diftong 3 je tadi. Jadi mungkin kamu nampak UA tu. Dia bukan diftong ni. Diftong 3 saja. I, au dan oi. Jadi sini memang langsung tak ada lah. Okey, cuba tengok contoh yang lain yang saya tak tanda, yang saya tak conteng. Ada lagi tak diftong? Cepat Fasihah. Bantuan. Ada tak diftong dekat situ? Ada ke diftong dekat sini? Ni bukan diftong, ni rangkap vokal. Tak ada. Tak ada jadi bantuan pun bukanlah. Bantuan pun bukan. Okey. Okey, tak apa. Terima kasih Fasihah. Graduan. Diftong 3 saja. I, au, oi. Ini jelas memang tak ada diftong. Ini pun jelas tak ada diftong. Cuba tengok saat. Saat ini pun sama juga. Dia bukan diftong Dia rangkap vokal. Saat. Diftong 3 saja tadi. I, au, oi. Lepas tu lain. Ni ada I ni. AI. Tapi saya tanya, ni diftong ke? Tak. Sebab kita sebut pisah lain. Kita sebut pisah lain. Sama juga dengan kain. Tapi kalau orang utara, saya tak pasti disebut line lah. Ada ke disebut macam tu? Oh, duk line ni. Kita ni macam mana dia kata kain. Tapi tak juga. Line. Itu kira diftong. Sekali lagi, siapa? Line. Sakinah line. Hak line tu dia nampak satu sebutan. Tapi kalau kamu orang Selangor, orang KL line, itu bukan diftong lah. Kamu sebut secara terpisah. Terpisah. Sama juga kain. Dia nampak macam satu perkataan. Jadi dia dikira diftong. Tapi kalau orang Selangor ke, orang Perak ke, tak ada. Kamu sebut kain. 2 suku kata. Ya. Cakoi, kalau. Okey, betul. Kalau tu diftong. Cakoi, betul. Azwa kata sertai. Sertai bukan diftong ya Azwa. Sertai. Kamu sebut pisah. Sertai. Okey. Balkis kata amboi, pau. Okey, betul lah tu ya. Oi dengan au. Okey. Kalau saya kata gulai. Dia ada 2. Dalam bahasa Melayu kita ada gulai. Gulai tu yang masak lomak tu. Masak lomak tu gulai lah nama Satu lagi gulai. Gulai ni maksudnya kita sira. Kita sira kuih donat ke, kita sira pisang ke, pisang sira ke. Okey, saya nak tanya. Yang ni masak lemak tadi Okey, antara masak lemak dengan antara A dengan B, mana satu diftong? Gulai. Gulai ingat. Dia ada 2, gulai dengan gulai. Gulai tu kita mengira gulai tu I lah, diftong I. Jadi saya harap kamu tengok betul-betul diftong tu macam mana. Diftong tu dia satu suku kata lah. Dia habis terus. Kalau rangkap vokal atau vokal rangkap ini dia dipisahkan. Daun. Okay. Kain. Dia nampak ada deretan vokal. 2 vokal yang berturut-turut tapi dia bukan diftong. Kena tengok elok-elok. Ya. Saat ni lagi lah. Dia tak ada. Diftong kena ada konsonan Y dengan W dengan Y tu.
Okay. Jadi kesimpulannya harap kamu faham apa vokal tadi tu. Ya, vokal macam mana cara bunyi dia, lidah dekat mana, semualah. Ya, semua yang ada dalam slide tadi. Kemudian diftong. Ya, okey. Kalau tengok dekat dalam tugasan tu, ya, lepas vokal, kamu pergi kepada konsonan. Lepas konsonan, kamu pergi kepada diftong. Hurai satu-satu. Jangan main pakai tulis je A, B, C ke apa ke, campur-campur. Jadi dekat sini diftong lah. Diftong ada 3 je adik-adik, ingat. Ya, au. Lepas tu ada I dengan oi. Tapi tengoklah setengah bahasa ada, setengah bahasa tak ada. Jangan disatukan ya. Lepas au huraian, lepas I huraian, lepas oi huraian. Ini saya bagi tahu je lah. Sebab tadi macam ada yang keliru. Diftong tu dia masuk juga U. Macam apa tadi, tauladan tadi, apa yang salah tadi tu Lepas setiap satu ni terus huraian. Huraian. Ada soalan? Saya nak habiskan kuliah. Sebelum Doktor. Nak tanya kan dekat dalam jadual tu kan ada transkripsi fonetik kan, dialek Kalau kita ambil bahasa, kita tukarlah transkripsi fonetik bahasa Jawa macam tu. Betul. Ya, dialek atau bahasa dekat sini. Okay, bagus. Tengoklah bahasa serumpun juga. Itu bahasa serumpun lah tu. Bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Minang, ya. Sebab semester lepas semua pelajar bergantung kepada dialek. Bila dia tak dapat dialek tu, dia pergi cari dialek Sabah, dialek Sarawak. Sabah Sarawak ada banyak suku kan. Ada suku Kadazan, ada suku Iban, ada suku Murut. Boleh pilih suku kamu. Ya. Tapi itulah, kena hati-hati tengok sebab kadang bahasa tu dia tak ada vokal, tak ada konsonan tertentu. Itu tengok cara kamu analisis macam mana. Okay, soalan lain? Untuk tugasan sulam, ada tak soft copy untuk buku 1? Tak ada. Saya tak ada soft copy. Yang ada hanya pautan yang dalam MyGuru tu saja. Ya, dalam MyGuru tu minggu ketiga kan. Tak ada soft copy. Saya dah minta dengan Dr. Rozi tapi Dr. Penyelaras tak kasih. Ya, dia kata takkan semua nak suap. Ya, betul juga. Sebab tu saya kata kamu berbincang dengan kumpulan untuk buat slide tu. Slide tu ikut kreativiti kamu. Soft copy tak ada Tengok dekat dalam link tu nampak buku 1, buku 2, buku 3. Itu sahajalah nota yang ada. Soft copy tiada, harap maaf. Okay. Doktor, dekat kotak transkripsi fonemik nak tulis apa? Ini dekat kotak transkripsi fonemik yang saya tak tulis, yang saya buat tak tahu je tu, itu nanti. Tunggu bab transkripsi. Kalau saya jelaskan sekarang takut tak faham. Fonemik cara tulis dia lain. Kita buat fonetik dulu. Fonetik mudah lah. Boleh Hidayanti. Okey, sila Amin. Nasrul ni. Boleh. Ya. Boleh? Boleh. Itu saya dah bagi tahu hari tu. Slide tu pakat buat sama-sama. Awak buat buku 1, pelajaran 1 sampai 10. Awak buat buku 1, pelajaran 11 sampai 12. Sebab benda banyak. Ya, buatlah sama-sama. Boleh buat sama-sama. Okay, lain? 451 dah. Saya nak pergi ambil anak saya dah ni. Minggu depan tak ada kelas ya. Minggu depan kita berehat lah. Rehat-rehat pun tak ada ke mana. Buatlah sikit-sikit. Nak tunjuk ke apa ke, tunjuk dalam kelas. Doktor, saya dah siap buat transkripsi ni. Boleh tak saya tunjuk dekat doktor? Boleh? Bentanglah dekat situ. Share slide. Saya takkan, kalau nak tunjuk secara
peribadi tidak, saya tak layan. Ya, nak tunjuk-tunjuk dalam kelas supaya semua orang boleh dapat input yang sama. Okay, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya nak tamatkan. Takat ni tak nampak lagi, mungkin tak nampak lagi jadi tidak ada soalan. Jadi, jangan tanya saya, doktor, mesej-mesej personal, doktor dialek ni boleh tak? Doktor bahasa ni boleh tak? Ni boleh tak? Kalau nak mesej-mesej dalam mesej WhatsApp kumpulan tu. Ya, supaya, okay. Kalau kumpulan A, kumpulan satu, tak kisahlah, mana-mana kumpulan dia dah buat dialek Kuala Pilah contoh. Lepas tu ada kumpulan lain nak buat dialek Kuala Pilah juga, tak apa, saya benarkan. Saya izinkan kamu buat bertindih lah, maksudnya satu dialek tu dibuat oleh beberapa kumpulan, tak ada masalah. Tapi berhati-hati jangan plagiat. Kamu plagiat, saya tengok data kamu, oh budak ni buat pilah. Kumpulan ni pun buat pilah, saya akan compare betul-betul kamu punya data. Ya, sebiji memang saya akan tarik markah kamu banyak lah nanti. Saya izinkan untuk buat dialek yang sama, tapi kena jujur lah. Okay? Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau Tak ada doktor. Tak ada doktor. Okay, tak ada. Cuba buat dulu, tengok nanti dalam kelas boleh sediakan soalan, nanti kita akan jawab dalam kelas yang berikutnya. Jadi kita jumpa pada hujung bulan lah, 26 hari bulan. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat berbuka. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Puasa. Selamat bertarawih. Terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Sama. Sama-sama.